أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan. Jadi kalau tidak lain itu menunjukkan pembatasan. Maksudnya tak lain tak bukan. Allah berikan, utuskan Nabi Muhammad itu rahmah. Rahmah ni kan, dah tentulah yang turunkan tu daripada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab rahmah itu pemiliknya Zur-Rahmah, yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi antara nikmat daripada nama Ar-Rahman ialah dengan menurunkan, mengutuskan Rasul. Rahmat. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Sebab tu kita kata Rahman tu kepada siapa tadi? Seluruh. Jadi pengutusan Rasul juga, nikmatnya akan didapati oleh siapa? Semua manusia. Besar nikmat ni. Okey, soalnya pula, siapa yang mensyukurinya? Kan kita kadang bincang tentang rukun syukur. Betul tak kita bersyukur? Sebab ada orang tak bersyukur dapat nikmat tersebut. Dia tak kenal pun Al-Quran ni. Jadi dia jadikan Al-Quran ni suatu yang tak dipedulikan. Tapi nanti masa solat, Ar-Rahmanur Rahim, kita tak nak macam tu. Kita ucap syukur kepada Ar-Rahman tapi tak kenal pemberi nikmat, tak kenal nikmat. Sah solat? Sah lah kita kata solat dia. Tapi kita nak penghayatan tu. Betul tak aku bersyukur kepada Ar-Rahman? Takut jadi macam Allah kata dalam surah 25 ayat 30. Jadi manusia tu ada yang 25, 30. Muka surat 362. Muka surat 362. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Belajar juga. Jadi Allah merakamkan keluhan Rasul. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Mahjura tu, perkataan mahjura, perasan tak? Mahjura tu, dia terjemah situ tak diacuhkan, tak dipedulikan. Al-Quran satu tak dipedulikan. Mahjura tu daripada perkataan hijrah. Jim-ra, hijrah. Tinggal. Jadi, apa maksud hijrah? Kita berada di tempat ini, maka kita tinggalkan. Kita ada Quran, lepas tu kita tinggalkan. Masa kecil, kita belajar Quran. Semua ibu bapa hantar anak-anak belajar Quran. Sebab tu, tahap dia sampai apa? Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Kan, lagu kita kan? Sepatutnya, baguslah tu, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Supaya apa dia? Dah tumbuh gigi, pandai faham pula, pandai aman. Yang kita takut dia stop kat situ, dia tinggalkan. Dah mula pula tersibuk dengan urusan lain, Al-Quran ditinggalkan. Walaupun ini turun kepada Abu Jahal yang tak peduli pada Al-Quran dan sebagainya, peringatan kepada kita. Jangan jadi Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Masa kecil kita nak sebelum PSR anak-anak kita khatam Quran, masuk sekolah menengah tak tahu Quran ke mana pun tak apa. Oh, bahaya. Jadi termasuk orang yang bersyukur tak kalau begitu? Tak. Sedangkan Allah bagi dia kelebihan. Allah bagi dia tools, pekakas untuk boleh belajar. Apa dia? Kita satu tadabbur tentang pekakas ni. Ada 3 pekakas untuk belajar Allah bagi. Bukan pencil box, bukan kayu tu untuk buat pensel tu. Allah bagi penglihatan, pendengaran dan hati. Semua orang ada ni. Semua orang ada potensi untuk memahami. Dan Allah bagi hati.
pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi dalam surah Al-Mulk, dalam surah As-Sajdah, Allah kata qalilan ma tashkurun. Sikit sangat apa yang kamu syukuri. Kenapa? Allah bagi tapi tak dahulukan Al-Quran, tak belajar Al-Quran ini. Jadi bersyukur tak begitu? Tidak. Tengok dalam surah 32 Allah sebut. Ayat yang ke-9. 32:9. Muka surat 415. As-Sajdah. Al-Mulk pun sama juga bunyi dia tu, kan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Surah Al-Mulk pun ada juga. Jadi cuba lihat, kita baca wa ja'ala lakum tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan bagi kamu pendengaran. Apa tujuan dia? Untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu yang paling besar sekali. Sebab Al-Quran inilah ahsanul hadis. Allah sebutkan Al-Quran inilah ahsanul hadis. Perkataan, bicara yang ahsan, yang terbaik. Tapi kalau kita dahulukan yang terbaik ini, maka apa yang boleh masuk selain daripada Al-Quran. Sebab tu apa yang kita dengar tu penting. Dia terngiang-ngiang kan. Masuk Maidin ke, dia pasang pula lagu raya memang terngiang-ngiang. Dalam kereta masih lagi terngiang-ngiang lagu raya tu. Ingatkan buka radio tak buka pun. Sebab pendengaran memang macam tu sifat dia. Jadi kalau ayat Quran ni sentiasa didengarkan, dalam keadaan dia mengerti, Masya Allah, memberi kesan berjiwa dia. As-sam'a wal absar, dan penglihatan-penglihatan. Hari ini kita dapat mengkaji, melihat kebesaran Allah, langit dan bumi yang luas ini. Masya Allah. Tetapi sayangnya hanya sekadar melihat. Wal afidah, dan hati nurani ni. Tujuan dia untuk apa? Hati untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk menjiwai, untuk diimani apa yang kita baca tu. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Apa dia? Sikit nah yang di kalangan kamu yang bersyukur. Jadi tak bersyukur maksudnya apa? Inilah Allah bagi Quran kan subjek untuk kita pelajari. So tanda syukur kita belajar. Tapi kata Nabi tadi, kaumku jadikan Al-Quran ini satu yang tidak diacuhkan, yang ditinggalkan. Dalam silibus kadang-kadang kita tak letak. Dalam kehidupan silibus harian kita, kehidupan kita sendiri, satu hari berapa dengan Quran yang kita dekati. Kalau kita baca, bagaimana pula dengan orang terdekat dengan kita? Ingatkan ke mereka tentang Al-Quran. Barulah Ar-Rahman yang kita ucap dalam surah Fatihah ketika itu betul-betul keluar daripada hati yang bersyukur. Jadi ada orang yang Allah sebutkan 25, 30 dan 32, 9. So siapa yang terima Al-Quran dan pengetusan? Saya salah je tu. Pengu Cikgu bahasa Melayu tolong bagi tahu. Okey, seterusnya ada satu lagi manusia tapi dia terima Al-Quran dengan nikmat yang besar. Dan dia merasai inilah kurniaan yang terbesar Allah bagi. Tengok surah 50, surah 3. Surah 3 ayat yang ke 164. Tiga, 164. Muka surat 71. Muka surat 71 ayat yang ke 164.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi laqad manna, demi sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat, Allah telah menganugerahkan, Allah telah memberikan kurniaan yang besar, tu maksud manna tu. Alal mu'minin, ke atas siapa? Orang yang beriman. Apa dia nikmat yang Allah bagi yang besar ni? Iaitu tak kala Allah mengutuskan, Allah membangkitkan di kalangan mereka itu akan seorang rasul. Jadi yang merasai nikmat ni siapa? Mukmin. Orang yang mukmin. Sebab tu nanti kita akan bincang dekat Ar-Rahim ni, Allah sayang kat siapa? Mukmin. Seorang yang mukmin yang bersyukur. Orang yang beriman, yang bersyukur. Jadi yang betul-betul merasai nikmat Al-Quran dan pengutusan Rasul inilah orang beriman. Jadi ada sebagian manusia dia tak pedulikan. Jadi apa yang Rasul tu buat? Yatlu alaihim ayatihi. Tak kala Rasul tersebut membacakan, menjelaskan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Macam mana tahap membacakan Al-Quran? Macam mana tahap kita belajar Al-Quran? Dia sepatutnya memberi bekas kepada jiwa. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Sebab tu kita sebut Umar dia masuk Islam kerana apa? Al-Quran. Dia mendengar siapa yang baca Al-Quran? Adik dia baca Quran dan dia kata ini bukan kalam manusia. Jadi dari situ dia terdetik, maka Allah bersihkan hati. Kita tadabbur dalam surah An-Nazi'at kan di masjid. Sama je. Dulu Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Jumpalah kamu kepada Fir'aun sebab dia melampaui batas. Tanya kat Fir'aun apa dia? Nak tak kamu untuk membersihkan jiwa kamu? Jadi yang asal kali kita nak bersihkan adalah jiwa tu. Kenapa? Di jiwa itulah adanya cinta. Sepatutnya di jiwa orang beriman, cinta dia kepada Allah mengatasi segalanya. Tapi selagi tidak ada Al-Quran, maka yang dia akan nampak adalah selain daripada Allah, dunia ini. Jadi Allah mengutuskan Rasul menjelaskan ayat Al-Quran sehingga bersih jiwa mereka. Menjadi orang-orang yang cintakan akhirat. Itu yang kita nak belajar ni. Belajar ni biar sampai apa dia? Ayat ni yang kita nampak semuanya adalah terkesan pada diri kita, yang mengetuk hati kita ni. Bukan gunakan dalil untuk apa? Attack orang dulu, cakap puak sana dulu. Tak boleh macam tu. Untuk diri kita dahulu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul memberi pengajaran. Maksudnya apa dia? Mendidik mereka apa nak kena buat. Itu masuk ta'lim tu, proses ta'lim, mengajar. Memula menjelaskan, membacakan ayat tersebut supaya membekas dalam jiwa mereka. Semua dah faham, Rasulullah ajak mereka berjuang pada jalan Allah sebab nak beroleh syurga yang kekal abadi. Wa in kanu min qablu, walaupun mereka itu sesungguhnya sebelum daripada kehadiran Nabi Muhammad ini dan pengutusan Rasul itu, pengutusan Rasul dan penurunan Al-Quran itu, mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita boleh kenal juga diri kita. Semakin lama sepatutnya macam mana view kita kepada Quran. Dulu kita mungkin nampak Quran ini mungkin masa sekolah rendah je kita nampak baca masa sekolah rendah. Mungkinlah bukan semua orang begitu. Sekolah menengah ala kadar, bila time kerja sibuk,
Tapi bila Ramadan nanti dia baca Quran, dia view macam tu dulu. Sekarang view kita macam dengan Quran. Nak faham pula. So semoga mudah-mudahan itulah nikmat yang Allah berikan ke atas kita. Dia semakin meningkatlah nikmat tu. Sepatutnya demikian. Okey, jadi yang terima Al-Quran dan pengutusan Rasul itu kata Allah ialah orang-orang yang beriman. Jadi next tu ialah Ar-Rahim. Ar-Rahim ni eksklusif kan? Kepada siapa? Yang ni lah. Kepada yang nak terima ni. Yang tak nak terima ni, dia tak dapat yang eksklusif ni. Sebab Ar-Rahim itu nikmat Ar-Rahim pula. Allah bagikan kepada kita yang pertama sekali ialah taufik. Bagi kepada orang yang beriman, yang nak beriman kepada Al-Quran, nak percaya dengan penuh yakin kepada Al-Quran ini, Allah bagi dia taufik. Iaitu apa dia taufik? Allah bimbing, Allah dorong dia untuk laksanakan. Sebab tu selalu kita sebut dalam kelas, wabillahi taufik, kita sebut. Lepas kita habis kuliah, kita sebut wabillahi taufik. Maksudnya apa? Kita mengharapkan taufik. Dengar-dengar dah. Itu baru penjelasan. Kalau sekadar kita ambil pengetahuan tapi tak dilaksanakan, ada input tapi tak ada apa? Output. Ambil subjek engineering, ramai kat Malaysia ambil engineering tapi tak ada seorang engineer kita lahirkan. Boleh ke macam tu? Ni kita belajar Quran tapi tak tahu apa nak kena buat. Tak kenalah. Jadi bila kita dah belajar Al-Quran, kita nak buat. Cuma nak buat ni senang ke susah Al-Quran ni? Dia bukan susah tapi dia berat. Al-Quran minta apa kepada kita kalau kita beriman kepada Allah? Pengorbanan. Macam mana para sahabat Nabi sanggup buat? Cuba kita lihat. Kan selalu kita sebut kisah ni. Abu Bakar dia tinggalkan apa untuk keluarga dia? Allah dan Rasul. Diserahkan semuanya untuk Allah dan Rasul dia. Umar pula macam mana? Sentiasa mengejar Abu Bakar. Uthman, kita pun tahu, usahawan yang hebat. Pedagang yang hebat. Hasil yang dia dapat apa dia buat? Dia belanjakan di jalan Allah. Kalau ketika peperangan dia belanjakan berdinar-dinar yang dia belanjakan. Untung tak mereka? Di mana mereka berada sekarang? Allah dah sebut dah mereka tu berada dalam syurga. Nanti bila berlaku hari kiamat mereka akan dapat nikmat syurga dan mereka dah pasti dah. Kita yang jauh 1400 tahun ni, dalam satu hadis Nabi kata la tasubbu. Nabi kata jangan kamu mengherdik sahabat-sahabatku. Dan Nabi buat perumpamaan. Sebab apa? Nabi kata kalau kamu menginfakkan satu gunung Uhud terdiri daripada apa? Emas. Kalau kita infakkan, ni dulu Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang kemudian. Apatah lagi kita pada hari ini. Kalau kita infakkan satu gunung Uhud, tuan-tuan mungkin dah sampai dah. Tengok dah bukit Uhud besar mana. Kita infakkan sebanyak emas Uhud tu, tak menyamai secupak atau setengah cupak daripada mereka. Besar mana je cupak? Mereka infakkan setengah cupak tu, kita nak fight dengan satu gunung Uhud, nak menandingi mereka, tak dapat. Sebab apa? Sebab ketika mereka masuk Islam, ketika itu cabaran mereka tinggi. Tapi mereka iringi dengan iman. Hari ini kita senang. Kita belajar dalam dewan kita yang indah. Sejuk aircon kan. Alhamdulillah, tak ada apa ancaman. Tak macam zaman Nabi. Jadi berbeza. Sepatutnya zaman hari ini, sepatutnya kalau kita fikir logik, sepatutnya lebih hebat sebab tak ada ancaman. Tetapi sebabkan terlalu kondusif gamaknya itulah dia, kita kena fikirkan. Itulah namanya berkat tu. Kehilangan keberkatan. Tapi macam mana nak buat? Kami ni jauh, kita ni jauh. Nisbah tu tak sama. Macam nak masuk syurga? Banyak jalan-jalan dia. Sebab tu kita buktikan. Ni nak raya haji dah. Kan? Tak pergi haji kita buat apa? Korban. Tak pergi haji kita buat apa? Hidupkan 1 sampai 13 Zulhijjah tu untuk dapatkan pahala sebanyaknya. Belajar Al-Quran ni, sambung apa mereka buat. Sebab nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai di akhirat. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang kau cintai. Walaupun amalan tak sama, nilai pahala tak sama, tapi sebabkan cintakan kepada mereka, kita buat apa yang mereka buat. Buat yang sama, kena buat sama sebab baru nama saudara. Tapi dari segi nilai tak sama, tapi Allah akan temukan juga. Sebab apa? Cinta tu. Sebab tu kita kena banyakkan doa ni. Sama-sama dengan saya, Allahumma
inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ini doa ni penting supaya apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cinta engkau, kasih engkau. Yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu kasih orang-orang yang mengasihi engkau. Siapa orang yang mengasihi Allah? Tentu Nabi dan para sahabat. Kita minta mereka kasih kita dan kita kasih kepada mereka. Jangan kita allergic dengan nama. Sikit Abu Bakar. Seketika saya lah nak buat apa pun. Tak, Abu Bakar sebagai kita punya rujukan, contoh. Umar, Ali, belajar tentang nama-nama mereka itu. Kemudian, ya Allah, berilah aku rasa cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cinta engkau. Dia tak boleh cinta je, mesti bekerja. Kena ada amal tu, buktikan. Iaitu Al-Quran ni. Cintakan belajar Al-Quran, bencikan kefasikan. Nanti saya tulis lagi doa tersebut. Kita tengok dulu surah 34. Ayat yang ke-43. Surah 33 ayat 43. Muka surat 423. Ha? 33. Bukan, surat 33 ayat 43. Saya sebut salah tadi. Surat 33 ayat 43. Saya sebut? Bukan. Minta maaf. Surat 33 ayat 43. Yang tulis tu betul. Jadi doa ni lagi kita salin dan kita baca balik. Kita tengok surah 33 ayat 43. Inilah nikmat daripada Ar-Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi dialah yang yusalli. Yusalli itu bukan salla yusalli solat. Salli kat sini daripada Allah itu memberikan rahmat. Memberi rahmat. Tengok terjemahan ni kata apa? Dialah yang memberi rahmat. Dialah yang memberi rahmat ke atas kamu. Dan para malaikat juga memohonkan untuk kamu. Daripada malaikat pula keampunan. Jadi selawat kan daripada Allah rahmat. Daripada para malaikat mohon keampunan. Kan selalu kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kata Nabi. Antara tafsiran Allah berselawat kata Nabi memberikan rahmat.
Kalau malaikat memohon ampun atau memohonkan rahmat. Jadi liyukhrijakum. Macam mana Allah beri rahmat kepada kamu? Supaya ataupun untuk yukhrijakum, dia mengeluarkan kamu minaz zulumat. Allah bimbing. Liyukhrijakum minaz zulumat. Dia mengeluarkan, membebaskan kamu daripada kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Jadi ni maksudnya apa? Allah bimbing, Allah keluarkan. Namanya taufik. Kita dah faham dah sekarang. Faham tak mesti buat lagi. Tapi bila kita mampu buat, kita dah nampak syurga macam mana, apa tuntutan daripada syurga yang Allah kehendaki daripada kita, maka Allah dorong untuk kita buat. Tu namanya apa? Taufik. Tu namanya taufik. Sebab tu kita minta tadi ni, amalan yang mendekatkan kepada cinta engkau. So doanya apa tadi? Kita baca balik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Terjemahan dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau kasih engkau. Okey. Wa hubba man yuhibbuk, dan kasih orang yang ia mengasihi engkau. Siapa yang mengasihi Allah? Nabi dan para sahabatnya. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan aku mohon apa dia? Kasih. Hub ni kasih. Amal, pekerjaan yang mendekatkan kepada kasih engkau. Amalan yang Allah suka. Jadi amalan yang Allah suka ialah jalan-jalan yang Allah telah tetapkan, bukan yang kita reka-reka sendiri. Jadi kita minta dekat Allah, ini minta taufik, supaya Allah jadikan kita rasa cinta kepada amalan. Suka bersedekah, suka infak, suka belajar Quran, suka nak mengajar orang, suka nak bantu orang. Lepas tu di hujung tu Allah kata apa?